Ibnu Umar radhiyallahu an menceritakan dalam satu hadis yang popular, yang sahih, barangkali saudara-saudari ramai yang pernah dengar kisah ini, iaitu Umar Al-Khattab menceritakan kepada anaknya Abdullah ibn Umar, satu hari mereka sedang duduk dengan Nabi SAW. Tiba-tiba datang seorang lelaki. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب, datang dalam keadaan pakaian dia putih, bersih, berseri, dan rambut dia juga hitam berkilat. Tidak ada kesan pada dia macam dia ni orang yang travel daripada jauh datang nak jumpa Nabi SAW. Dan kenapa mereka highlight bab travel tu? Sebab wala ya'rifuhu minna ahad, kami semua ni tak kenal siapa dia ni. Maksudnya kalau dia ni stranger daripada tempat yang jauh, patutnya adalah kesan dia travel tu, tapi pada dia tidak ada kesan travel sama sekali. Baju dia bersih, rambut dia berkilat macam baru lepas pakai gel atau minyak kan. Kemudian dia datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia duduk lutut bertemu lutut dengan Nabi SAW. Kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi SAW. Thumma qala, ya Muhammad, akhbirni an Islam, mal Islam. Ajarkan aku tentang Islam, apakah dia Islam? Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada lelaki ini, Islam ini yang pertama mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, wa tuqimas salah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat. Yang keempat, wa tasuma Ramadan. Kemudian yang keempat ni berpuasa dalam bulan Ramadan. Dan yang kelima ialah menunaikan haji jika dia seorang yang mampu untuk melakukannya. Itulah dia 5 rukun Islam. Kemudian lelaki ini kata, sadaqta, engkau bercakap benar. Lalu Umar Al-Khattab beritahu, kami semua pelik, siapa dia ni? Dahlah kita tak kenal, tiba-tiba datang tanya soalan. Bila Nabi jawab soalan, dia cakap benarlah. Macam mana satu orang yang dia tanya soalan, bila dapat jawapan, dia cakap benar jawapan tu. Kemudian ditanya lagi, qala akhbirni anil iman, ajarkan kepadaku apa itu iman. Kemudian Nabi SAW menyebut iman ini, dan Nabi sebut 6 rukun iman yang kita semua dah hafal, moga-moga insya-Allah. Yang pertama beriman dengan Allah, yang kedua dengan malaikat, dengan yang ketiga dengan kitab, yang keempat dengan rasul, yang kelima dengan hari akhirat, dan yang keenam dengan qada dan qadar, kesemuanya yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia cakap lagi, qala sadaqta, dia kata benar, kau cakap benar. Dan yang ketiga dia bertanya tentang fa akhbirni anil ihsan, mal ihsan, beritahu kepada aku apakah itu ihsan, apakah itu ihsan. Kemudian Nabi SAW sebut, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun tidak, ketahuilah bahawa Allah melihat engkau. Dan ada satu soalan terakhir ditanya tentang hari kiamat. Fa akhbirni anis saah. Tetapi Nabi SAW kemudian menyebut, yang bertanya lebih tahu daripada daripada yang ditanya. Kemudian hadis ini ada lagi sambungan dia, tapi di sini kemudian Nabi SAW jelaskan yang datang itu adalah Jibril alaihissalam, yang datang untuk mengajarkan agama kepada kamu. Nah, yang kita nak highlight di sini bertepatan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang kita akan bincangkan dalam episod ini ialah Ar-Raqib dan juga Asy-Syahid. Ar-Raqib dan juga Asy-Syahid. Especially kita lihat bahagian apabila Nabi SAW ditanya tentang ihsan. Ihsan ni apabila kamu beribadah kepada Allah SWT seolah-olah kamu dapat melihat Allah SWT. Kalaupun tidak, kamu mesti tahu bahawa Allah SWT sentiasa melihat kamu. Dan sebelum ni kita pernah cerita tentang As-Sami' dan juga Al-Basir. Dan kita spend sikit masa kita cerita tentang apakah itu Allah Maha melihat. Dia hampir sama tetapi berbeza. Kalau kita lihat Ar-Raqib, daripada huruf Ra, Qaf dan juga Ba, Allah SWT sebut 5 kali di dalam Al-Quran yang membawa erti yang maha mengawasi. Yang maha
mengawasi. Kalau kita lihat terjemahan ataupun bagaimana para ulama mendefinisikan raqib ini, ra, qaf, ba ini ialah sesuatu yang tampil tegak. Kan? Ada juga tafsir yang menyebut satu benda yang kalau kita pergi ke bukit ada macam menara memerhati kan. Ataupun kalau kita ke laut kita tengok ada rumah api tinggi tempatnya dan dia duduk di situ untuk mengawasi. Kalau kita pergi airport kita ada traffic tower tu. Orang duduk di tempat yang tinggi mengawasi pergerakan, melihat perkembangan. Kalau flight lah, kalau kapal. So dia adalah tampil tegak untuk mengawasi dan memelihara sesuatu. Itu maksud dia. Dan penting dalam konteks kita belajar tentang Allah Ar-Raqib ini, kita faham bahawa Allah Ar-Raqib, Allah sentiasa mengawasi hamba-hambanya 24/7 dalam apa jua keadaan, bukan dengan tujuan mencari kesalahan, tetapi dengan tujuan mengawasi dan memelihara. Okey? Kita kena faham yang tu dulu. Sebab kita selalu bila sebut tentang Allah mengawasi tu, kita duk ingat Allah ni sentiasa nak cari salah hamba-hambanya. Oh, tidak sama sekali. Ini Asmaul Husna, nama Allah yang paling indah, yang paling sempurna. Maknanya juga makna yang indah kerana Allah mengawasi untuk memelihara kita. Sebab tu ada satu kisah yang menarik. Zaman Umar Al-Khattab juga radhiyallahu an, kan Umar ni ada satu tabiat, apabila manusia sudah tidur, malam sudah gelap, dia akan keluar dan beronda. Dia nak tengok keadaan rakyat dia, ada tak yang susah, ada tak yang kelaparan. Subhanallah, ini satu karakter pemimpin yang tentu dicintai dan kita rindukan kepimpinan yang begitu penuh integriti dan kasih sayang kepada orang-orang ataupun kepada rakyat-rakyat yang di bawah ni. So satu hari Umar sedang lalu dan dia dengar perbualan. Ada seorang ni dia peniaga susu. So ibu ni bagi tahu kepada anak perempuan tu, campurkan air dalam susu tu supaya nanti esok boleh jual. Sale ni banyaklah sikit sebab susu tu jadi banyak. Mungkin tambah susu tu 3 liter, tambah lagi 1 liter air, kita boleh jual 4 liter susu. Tetapi anak perempuan ni dia beritahu kepada ibu dia, bukankah Umar Khalifah Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman, bagi tahu jangan campur air dalam susu. Kemudian ibu ni bagi tahu, alah sekarang ni Umar bukan nampak pun. Dan tengah dia cakap ni sebenarnya Umar ada di sebalik dinding dan sedang mendengar perbualan ini. Dan anak perempuan ni sebut, walaupun Umar tidak nampak, Tuhan kepada Umar nampak. Masya Allah. Dia menunjukkan betapa dia satu orang yang memiliki muraqabah. Dia sentiasa merasa diawasi, merasai pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Umar tak nampak, tapi Tuhan Umar nampak. Umar Al-Khattab dengar ni, dia kata ini adalah satu gadis yang begitu tinggi kedudukannya. Di balik rumah dia jumpa dengan anak lelakinya dan dia datang keesokannya datang meminang. Bayangkan perasaan ibu tu buka pintu, ada orang ketuk, bila buka pintu tengok Umar Al-Khattab kat depan pintu. Dia mungkin dah menggeletar dah disebabkan apa yang dicakapkan sebelum ni. Entah Umar dengar. Memang Umar dengar pun. Kemudian Umar Al-Khattab mengahwinkan wanita ini, gadis ini dengan anaknya. Daripada keturunan mereka, cucu mereka nanti akan lahir Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang digelar sebagai khalifah kelima, yang mana kalau kita baca pemerintahannya hanya 2 tahun lebih sikit, tetapi pemerintahan yang paling tinggi integriti kerana dia seorang yang memiliki muraqabah, pengawasan yang sangat tinggi, menjaga amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kisah Umar bin Aziz ni perlukan satu tempoh yang spesifik untuk kita ceritakan betapa dia itu seorang insan yang tinggi takwanya dan muraqabahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada satu lagi nama sebenarnya kan, Ar-Raqib dan juga Asy-Syahid. Dia ada sedikit persamaan dalam banyak sudut. Kalau kita lihat, syahid ini daripada huruf akar shin, ha dan juga dal, yang juga membawa erti yang maha menyaksikan. Allah hadir, Allah saksikan. Dan dalam Quran kalau kita lihat, Allah sebut nama ni 35 kali. Banyak kali juga. Dan bukan hanya disandarkan kepada Allah, tetapi juga kepada Nabi dan juga kepada manusia. Dan kalau kita lihat misalnya dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua,
Ayat yang ke-143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Allah Subhanahu wa taala firman, dan demikian kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat yang menjadi syuhada, menjadi teladan, contoh, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Kita menjadikan Nabi sebagai teladan, menjadikan Nabi sebagai kesaksian kita, dan manusia lain ni, bila kita ikut Nabi SAW, kita menjadi Muslim ni, kita ni akan menjadi contoh. Sebab tu penting, saudara-saudari, kadang-kadang kita duk ingat kita ceramah, kita berdebat, ini kita mengajak manusia kepada Allah. Sebenarnya yang menarik perasaan, yang menarik hati untuk orang mendekati Islam adalah dengan melihat cara hidup seorang Muslim yang mengikut Quran dan Sunnah. Dia akan rasa, wow, curious lah, kenapa dia orang ni baik, kenapa dia orang ni tinggi integriti, dan kita menjadi syuhada a'lan nas, kita menjadi teladan, kita menjadi kesaksian. Kehadiran kita itu menjadi tanda, menjadi petunjuk kepada manusia. Moga-moga sama-sama dengan kita menghayati nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib, kita menghayati bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi kita. Kadang-kadang kita duduk seorang-seorang, kan, kita ingat tak ada orang nampak, kita mungkin scroll, tengok something dekat phone atau dengar something. Kita kena rasa muraqabah, kita mesti rasa Allah sentiasa ada mengawasi kita. Lalu kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak mahu mengundang dosa ataupun kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu kita juga rasa we are never alone. Kita tak ada momen yang kita sebenarnya keseorangan, kerana Allah Ar-Raqib sentiasa mengawasi, sentiasa bersama dengan kita dalam apa jua keadaan. Dan yang kedua tadi yang kita sebutkan, kita sentiasa mengawasi diri kita kerana kita tahu Allah mengawasi kita. Yang ketiga, macam kita lah, selalunya bila kita tengah baca Quran, tiba-tiba mak ataupun siapa-siapa yang kita respect masuk dalam bilik, kita baca dengan lebih baik, lebih teratur. Biasanya solat tu laju, tapi bila mak ada dalam bilik, atau ayah atau abang atau sesiapalah yang kita pandang tinggi ni masuk ke dalam bilik, tiba-tiba solat kita jadi slow down, jadi khudu', khusyuk, kan? Sebab kita nak try to impress orang yang kita suka, orang yang kita hormat. So dalam keadaan ini, kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi kita, so kita kena hadirkan rasa untuk impress Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat dan mengawasi keberadaan kita. Dan yang terakhir, kalau kita boleh tutup dengan pesan ini, bahawa kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengembala. Kullukum ra'in, kata Nabi SAW, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan semua kamu akan dipersoalkan di atas perkara yang diletakkan di bawah tanggungjawab kamu. Jadi kita ni dengan mengenal nama Allah Ar-Raqib dan juga Asy-Syahid, yang mana mengawasi, menjaga, memelihara, kita juga mesti meneladani nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjaga amanah dalam hidup kita. Amanah keluarga, kita ada anak, kita ada isteri ataupun suami, kita ada ibu bapa, adik-beradik, ataupun dalam urusan kerja, kita ada amanah yang diberikan kepada kita. Kita mengawasi dan menjaga amanah kita, kita deliver, sebab kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala juga mengawasi dan menyaksikan setiap tindak tanduk dan perbuatan kita. Semoga Ramadan ini dapat melatih kita untuk menjadi seorang hamba yang lebih tinggi sifat muraqabahnya. Satu keadaan yang kita merasakan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.